صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 70. Muka surat 70 baris ke-10 daripada atas. Muka surat 70 baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sebesar-besar nikmat syurga ialah memandang wajah, yakni memandang zat. Memandang wajah yakni memandang zat Tuhan kita yang amat kuasa. Dan sebesar-besar nikmat syurga, yang mana nikmat syurga ni berbagai-bagai nikmat yang berkekalan. Nikmat syurga ni berbagai-bagai nikmat yang berkekalan. Ayat yang terdahulu, berbagai-bagai nikmat yang berkekalan ni, dan sebesar-besar nikmat syurga yang berbagai-bagai tadi tu, yang berkekalan, ialah memandang wajah, yakni melihat akan wajah, akan zat Tuhan kita yang amat kuasa. Itulah sebesar-besar nikmat syurga. Memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Qurannya, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, khabar muqaddam, al-husna tu mubtada' muakhar. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Dan bagi mereka yang melakukan kebaikan. Ahsanu, mereka yang buat baik. Ihsan kan buat baik. Lilladzina ahsanu, bagi mereka yang buat baik. Al-husna, apa dia husna di situ? Yakni syurga. Husna di situ yakni syurga. Wa ziyadah. Ziyadah ni lebih lagi. Dapat dah syurga bagi mereka yang buat baik. Dapat syurga wa ziyadah, dan tambahan lebih lagi.
Apa ziyadahnya? Ziyadah ni hiya an-nazaru liwajhil karim. Ziyadah ni melihat akan wajah Tuhan yang mulia, sebagaimana jumhur mufassirin, kebanyakan ulama tafsir mentafsirkan ziyadah adalah an-nazaru liwajhil karim, memandang akan wajah, akan zat Tuhan yang maha mulia. Jadi melihat, memandang akan wajah Tuhan kita yang amat kuasa inilah sebesar-besar nikmat syurga yang ada berbagai-bagai yang berkekalan. Ini pun di antara yang wajib kita i'tiqad. Ini di antara yang wajib kita i'tiqad. Apa yang wajib kita i'tiqadnya? Kita wajib i'tiqad orang yang beriman di dalam syurga dapat melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat zat Allah di mahsyar sebelum masuk syurga itu ulama berbeza pandangan. Orang yang beriman yang berada di mahsyar sudah dapat melihat zat Allah ataupun tidak, ulama berbeza pandangan. Adapun melihat zat Allah di dalam syurga itu ijma' ahli sunnah wal jamaah. Orang yang beriman yang berada di mahsyar sudah dapat melihat zat Allah ataupun tidak, ulama berbeza pandangan. Adapun melihat zat Allah di dalam syurga itu di antara yang wajib kita imani. Wajib beriman. Ahli syurga dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat zat Allah atas dunia hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam bercakap dengan Allah tidak dapat melihat zat Allah. Jibril alaihi salam tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kiamat yang melihat zat Allah hanya satu-satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Ada. Bukan kalau sesiapa tiba-tiba dia dakwa, saya pernah melihat zat Allah dengan basar, dengan mata lendar ni, maka bukan berdosa, kafir terus. Dah kafir tak berdosa ke? Allah, kafir lebih dia berdosa lah. Tadi sebutkan bukan kata berdosa, kafir terus. Oh, jadi kafir je lah, tapi tak berdosa. Ni orang tanya gitu. Oh, kafir ni tak sebesar-besar dosa dah jadinya. Kalau setakat berdosa, tak kafir. Ni kafir terus. Bukan kata dosa besar pun tak, kafir tu. Dia mengaku tadi saya berselisih dengan Allah Ta'ala, tengok ke mata lendar, ada benda dia tu. Kafir terus jadinya. Islam dia batal terus. Iman dia batal, Islam dia batal. Melihat zat Allah atas dunia sebelum kiamat berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Adapun di dalam syurga melihat zat Allah ni, hak ni ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ahli sunnah. Hak Mu'tazilah tidak tolak. Mu'tazilah ditolak lah.
Atau sebut ijma' ahli sunnah wal jamaah. Dengan bahawa Mu'tazilah dia menafikan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Ada. Jadi hak berkait dengan melihat zat Allah ni di antara ilmu yang wajib kita kena ajar kepada anak-anak kita. Cerita bab syurga, cerita bab neraka, cerita. Orang yang beriman ahli syurga akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan mata lendek. Dengan mata lendek. Dengan dipanggil hadak. Dengan hadak. Hadak ni butir mata hitam tu. Hadak ni butir mata hitam. Kalau kita mata lendek, kita dah sebut mata lendek. Ni mata ni lah, ni mata ni. Mata lendek tau. Butir mata hitam. Orang sebut perkataan kita. Tengok dengan mata lendek. Tengok dengan basirah, pandang dengan basirah, dengan mata hati atas dunia di kalangan aulia. Sentiasa basirah mereka syuhud, memandang akan zat akan Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan basirah. Dia panggil syuhud, maqam aulia. Sa'ah demi sa'ah aulia ni basirahnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ah demi sa'ah basirah mata hati aulia syuhud pandang akan Allah Subhanahu wa taala. Itu basirah. Sekarang ni melihat zat Allah di dalam syurga dengan basar, dengan mata lendek, dengan hadak. Itu pandangan yang muktamad. Tapi ada pandangan mengatakan melihat dengan muka, bukan melihat dengan mata. Sebab Al-Quran menyebut wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Segala muka-muka pada hari kiamat nadirah. Apa dia? Nadirah ni hasanah, elok. Ila rabbiha nazirah, dan kepada Tuhannya, Tuhan bagi wujud tadi tu memandang dengan muka, bukan memandang dengan mata. Itu pandangan yang kedua. Mana boleh muka memandang? Yang memandang tu mata. Mata memandang adah yang Tuhan perlakukan. Hakikinya kita dapat memandang sekarang bukan biji mata yang buat. Ni sekarang ni kita memandang melihat ni. Yang Tuhan perlaku adahnya dengan biji mata. Tapi hakikinya adakah biji mata kita memandang? Bukan. Yang jadi pandang, nampak, terang, nyata apa yang di hadapan ni, kesemuanya af'alullah, perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Jadi atas dunia Allah memperlakukan kita ni memandang adahnya dengan biji mata. Tapi di hari akhirat pandangan ini menyatakan orang mukmin melihat Allah dengan sekalian mukanya, bukan dengan biji mata. Dan satu pandangan laginya dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan sekalian anggota badan. Itu pandangan yang ketiga. Sebagaimana yang dinakalkan daripada Abu Yazid Al-Bustami, Sultanul Arifin. Jadi ada tiga pandangan. Pandangan muktamadnya melihat zat Allah di dalam syurga dengan basar, dengan hadak, dengan butir mata hitam. Melihat dengan basirah
Atas dunia para aulia sentiasa syuhud, pandang dengan basirah akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi samalah, atas dunia dapat melihat sesuatu dengan biji mata, di hari akhirah dapat melihat zat Allah dengan biji mata. Itu Allah perlakukan zahir dia gitu. Tapi apa yang berlaku di dunia, apa yang berlaku di akhirah, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik. Ni tauhid kita, ni tauhid. Ini tauhid. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni malam nisfu Syaban ni. Malam Allah Ta'ala akan mengampuni dosa, melainkan yang Allah tidak mengampuni dosa adalah musyrik, orang yang menyekutukan Allah, dan musyahid, orang yang bermusuh-musuhan. Orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, tidak akan dapat keampunan, tidak akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kitanya keesaan pada perbuatan. Datang dunia kita dapat melihat ni perbuatan Allah. Di dalam syurga dapat melihat zat Allah dengan biji mata pun hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Sebab itulah kita berpegang dapat melihat zat Allah di hari akhirah ni tanpa kaifiyah dia panggil. Bukan sebagaimana hak adah yang Allah berlaku kepada kita ni, dapat melihat sesuatu, kena berhadapan, kena muqabalah, kena berhadapan. Sesuatu yang kita melihat mestilah berjihad, ada arah, jihad hadapan lah. Kalau barang tu duduk belakang, mana kita dapat melihat? Itu adah yang Allah berlaku atas dunia. Sesuatu tu mestilah dia apa? Tahayyus, mesti mengambil lapang yang berbentuk baru kita dapat melihat. Itu yang Allah berlaku adah atas dunia. Tapi macam mana di hari akhirat orang mukmin melihat Allah dengan basar tanpa kaifiah tadi? Sebab Allah tidak bertempat di hadapan kita. Allah tidak berjihad dengan kita. Ada ni. Jadi itu serah kepada Allah. Dapat melihat sesuatu di hadapan, itu Allah berlaku adah atas dunia. Yang hakikinya kita dapat melihat sekarang ni pun bukan perbuatan biji mata. Allah yang jadikan lihat. Tapi Allah jadikan lihat atas dunia ni sesuatu yang berada di hadapan kita. Tu Tuhan pelaku atas dunia. Di hari akhirah Allah menjadikan orang mukmin di syurga ni dapat melihat zat Allah tanpa sebagaimana hak kaifiah, cara hak baharu. Kaifiah yang hawadih dia panggil, kaifiah yang baharu. Mana? Kaifiah yang baharunya mesti duduk depan. Allah bukan di hadapan kita. Sebab Allah tidak bertempat, Allah tidak berjihad. Tapi macam mana melihat Allah tanpa bertempat Allah Ta'ala? Serah pada Allah Ta'ala lah. Sebab hakikinya walaupun dikatakan melihat Allah dengan basar, dengan butir mata sekalipun, mata lendai sekalipun, tapi hakikatnya melihat zat Allah dengan Allah, perbuatan Allah sendiri. Tapi memang kita beriman melihat Allah dengan basar, dengan mata lendai. Tapi pada hakikinya, adakah mata lendai itu yang berbekas pada melihat zat Allah? Tidak. Makhluk tak bekas sama sekali. Dunia ke akhirah ke, makhluk tak bekas sama sekali. Dunia ke akhirah ke, keesaan Allah pada perbuatan. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jangan faham musyrik ni penyembah berhala saja. Itu musyrik lah, penyembah berhala. Pada ni mensyirikkan Allah pada Tuhan. Pada ni mensyirikkan Allah pada zat. Ni mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah, semua yang berlaku dunia ataupun akhirat. Jadi macam mana dapat melihat zat Allah dalam keadaan Allah bukan berhadapan dengan kita? Allah bukan ada jihad, ada arah.
Sebab dapat melihat ni selain dia berhadapan, dia kena ada jarak yang tertentu. Bukan begitu? Kita atas dunia, kita melihat dengan basar, dengan mata lendek. Tapi hakikinya perbuatan Allah belaka. Pandai ni, hakikinya perbuatan Allah. Selain daripada perkara tu berada di hadapan kita, ada jarak yang tertentu. Lebih daripada jarak dia tu, maka tak dapat melihat dah. Sebab jauh sangat dah. Gitu. Walaupun di dalam syurga, kekuatan penglihatan digandakan 10,000 sekalipun, tapi hakikatnya tetap ada jarak. Walaupun 1,000 kekuatan penglihatan dikurniakan di dalam syurga, tapi tak ada hak dia dapat melihat. Jadi macam mana melihat zat Allah yang tidak berada di hadapan kita, yang tidak berjihad? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan soal banyak sini. Tapi kita berpegangnya dapat melihat zat Allah dengan mata lendek. Itu pada zahir. Hakikinya atas dunia ke, dari akhirah ke, dapat melihat semuanya adalah af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Situ yang kita duduk. Atau kata ni pun kena jom molek pada anak-anak kita ni bab pegangan ni. Dia satu-satu pegangan ni dia ada yang terpesong sebelah, yang terpesong sebelah. Comel dah berpegang. Allah tidak bertempat. Tempat adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Allah Ta'ala Rabb, Tuan bagi segala perkara yang ada. Tempat semuanya marbub kepada Allah. Dia yang dimiliki, yang dirantahi oleh Allah. Bukan tempat bagi Allah. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah Rabb, Allah Tuan bagi arah yang agung. Arash adalah marbub kepada Allah, bukan tempat bagi Allah. Itu pegangan kita. Mana pegang kita Allah tidak bertempat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam ni termasuk tempat. Allah Rabb, Tuan bagi tempat. Tempat tu marbub kepada Allah. Bukan tempat tu menjadi tempat bagi Allah, tu mustahil sama sekali. Golongan Mu'tazilah ni dia berpegang comel dah. Allah tidak bertempat, maka dalam syurga tidak dapat melihat zat Allah sebab Allah tidak bertempat. Oh, dia gila ikut tu pula dah. Satu golongan yang terpesong yang salahnya dapat melihat zat Allah di hari akhir dan syurga. Sebab ayat Quran jelas, hadis Nabi jelas. Dia dapat je melihat zat Allah, berarti Allah bertempat. Oh, gitu tu pula. Ni. Ni akidah yang terpesong, akidah yang salah belaka lah ni. Dia ada kanan kiri. Tanda dia ada kanan kiri. Kita berpegang dapat melihat zat Allah di hari dalam syurga, tapi Allah tidak bertempat. Satu golongannya Allah tidak bertempat, maka dalam syurga pun tak dapat melihat zat Allah. Betul? Ayat Quran di Nabi itu macam mana pula? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya melihat. Bukan pada Tuhan, kepada nikmat Tuhan. Dia tak kena mudah situ. Pada ni. Satu golongan ayat Quran jelas, hadis Nabi jelas, dapat melihat zat Allah, maka berarti Allah bertempat. Patut dapat melihat. Allah berada di hadapan ahli syurga. Tu hak terpesong sebelah-sebelah, yang salah sebelah-sebelah. Kena datangkan manakah pegangan ahli sunnah, kena datangkan manakah pegangan yang salah.
Mak biasa pada saya mengajar ni, saya cerita tak pegangan salah tu macam mana. Biasa saya cerita tak? Tak cerita? Kalau sama-sama dah cerita pegangan salah macam mana. Kalau dia ulang duk ceritanya, pegangan salah, Mu'tazilah berpegang perkara jahat bukan qada qadar. Bukan gitu? Pegangan salahnya Qadariyah, Jabariyah. Tak sebut. Dah tahulah ni. Ni ada ketah ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz jelaskan sikit antara contoh-contoh akidah yang salah? Jelaskan. Selalu dengar Ustaz kaitkan dengan akidah yang salah, tapi tak sebut antara contoh akidah yang salah. Saya tak sebut. Sebut salah saja dia. Betul? Takut dia kek payung ni saya tak sebut. Sebut salah je. Akidah salah macam saya tak sebut. Contoh-contoh dia. Sebut akidah salah, contoh saya tak sebut. Tak sebut. Terutamanya bila nak dikaitkan dengan ibadat, pada wasolat, orang puasa dan sebagainya. Setakat yang saya ikut kuliah Ustaz, saya tak dengar lagi Ustaz jelaskan contoh-contoh akidah yang salah tersebut. Setakat saya ikut kuliah Ustaz, saya tak dengar lagi Ustaz jelas contoh-contoh akidah yang salah. Mana contoh akidah salah? Sebut salah saja dia. Tapi ada boleh sambung bawah tu. Mungkin Ustaz sudah sebut, tapi saya yang terlepas pula dah. Mula-mulanya setakat saya ikut kuliah Ustaz, saya tak dengar lagi Ustaz jelaskan contoh-contoh ada salah tersebut. Setakat saya ikut kuliah Ustaz. Tapi tambah bawah tu mungkin Ustaz sudah sebut, tapi saya terlepas. Ni dak istiqamah belajar ni. Mari dok ni. Celang-celuk. Celang-celuk. Kalau celang-celuk pun biasanya kalau akidah saya sebut lalu dah. Setakat saya ikut Ustaz, saya tak dengar lagi Ustaz jelaskan contoh-contoh akidah salah tersebut. Salah tersebut. Ni berkait dengan ibadat semayang, ibadat puasa. Kan saya dah sebut kan, semayang ke puasa ke, kalau akidah salah tak nak terima. Mana contohnya? Datangkan contoh. Yelah, ada ketika tekan saja, tak datangkan contoh lah. Ada ketikanya, ada ketika rekah je lah. Tapi pada berbicara bab akidah ahli sunnah, kalau akidah salah tu berulang kali lah saya sebutnya. Berulang kali. Hak ahli sunnah pun saya sebut berulang kali. Akidah yang salah, akidah Mu'tazilah pun saya sebut berulang kali. Saya duk sebut sama-samanya. Hak akidah salah, pegangan Mu'tazilah banyak sekarang, termasuk dalam rakaman-rakaman pengajaran, perkara jahat bukan qada qadar. Banyak sekarang ni, bukan di kalangan orang tak belajar, bukan ada dalam rakaman-rakaman pengajaran agama. Ada ni. Bukan pengajaran ada dalam TV, pengajaran ada dalam radio, menyatakan perkara jahat bukan qada qadar. Atau akidah salah dah tu. Tu contoh. Lepas tu Qadariyah, Jabariyah, akidah salah. Macam bicara hak minggu lepasnya, mana akidah salah? Syurga neraka belum ada lagi. Saya sebut tak? Kan dahulu bicara neraka sekarang sudah ada, syurga sekarang telah ada. Ayat kita. Neraka sekarang sudah ada, syurga sekarang telah ada. Waktu sudah ada tu telah ada, ayat kitab beza. Saya sebut dah, ini akidah ahli sunnah. Neraka, syurga sudah ada sekarang. Adapun Mu'tazilah, Khawarij, itulah pegangan salah. Neraka, syurga belum Tuhan buat lagi, sebab tak pakar lagi. Dan sebelum tu saya sebut bab syurga neraka ni dikekalkan oleh Allah. Adapun akidah salah Jahmiyah, syurga neraka akan dibinasakan, Allah tak kekal. Tu Jahmiyah, akidah yang salah.
Syurga neraka ada, tu tak ada khilaf tu. Tapi Jahmiyah ni syurga neraka tidak dikekalkan oleh Allah. Kalau syurga neraka kekal, maka berbilang yang kekal. Berbilanglah Allah kekal. Syurga penghuni kekal, neraka penghuni kekal. Jadi banyak kekal. Mustahil berbilang kekal. Yang kekal hanyalah Allah. Jadi syurga neraka akan dibinasakan. Itu contoh akidah salah. Kau tak tahulah. Saya baca ke sana, bukan di sini saya tak sebut akidah, bukan tak sebut akidah salah, tak datangkan contoh. Tak datangkan contoh, sebut akidah salah saja. Lepas tu berkait dengan ibadah semayang pun tak terima, berkait dengan ibadah puasa tak terima. Kau salah tu kat mana? Beritahu kau. Kita ni ada orang tidur. Ada orang tidur ke? Tu saya tanya, takut Bukit Payung ni saya cerita salah saja akidah. Dah contoh wallahu a'lam lah. Tapi setakat saya ingatlah, akidah Ahlussunnah, akidah salah tu bukan kata datangkan contoh berulang-ulang sebut sokmo sebut sokmo. Sini kita hanya bicara dalam kitab ni, neraka sudah ada, syurga sudah ada. Dia tak cerita pun. Mu'tazilah kata tak ada lagi. Masa tetap datangkan. Ini Ahlussunnah, neraka sudah ada, syurga sudah ada. Mu'tazilah dah. Akidah salah dia kata neraka belum ada. Sama juga. Di sini cerita memandang akan Allah Ta'ala. Itu sebesar-besar nikmat syurga. Sekat tu je kita cerita. Saya pun datangkan pula pegangan hak terpesong salah macam mana. Pegangan yang salah, Allah tidak bertempat, maka tak dapat melihat zat Allah dalam syurga. Dia marilah dalil Al-Quran dia tu. Dalil Al-Quran juga dalam kitab-kitab dia nya. Bukan kitab Mu'tazilah. Kalau kita mengaji kitab besar-besar, kitab Ahlussunnah wal Jamaah, macam saya datang tadi, contoh tadi, tak salah. Tak dapat melihat zat Allah dalam syurga sebab Allah tidak bertempat. Dalam kitab-kitab ni akan datangkan hujah puak Mu'tazilah ni, puak akidah salah ni. Dia datangkan hujah. Ayat Quran juga dia hari. Quran juga. Mana ni? Quran juga dia hari. Kemudian diperjelaskan balik salah pemahaman akidah salah ni daripada ayat Quran tu. Salah pemahaman dia ayat Quran tu memanglah betul kalam Allah. Salah pemahaman. Tapi kita tak sebut ni. Kita hanya sebut sebesar-besar nikmat syurga ialah memandang wajah Tuhan kita yang amat kuasa. Ini akidah Ahlussunnah Jamaah. Akidah Mu'tazilah salah, tak dapat melihat zat Allah sebab Allah tidak bertempat. Nak melihat macam mana? Kalau melihat ni kena berada di berhadapan. Ada jihad. Dia kena tahyus ambil tempat lapang. Dapat melihat. Satu golongan pula macam Ahlussunnah Jamaah juga. Dapat melihat zat Allah sebab dari Quran jelas, dari hadis jelas. Bila dapat melihat zat Allah, berarti Allah bertempat di hadapan ahli syurga. Bertempat lalu dahnya. Tu. Akidah salah lah tu. Salah ni salah sebelah-sebelah. Ada ni. Salah sebelah-sebelah lah. Macam Qadariyah dengan Jabariyah lah. Salah sebelah-sebelah. Ahlussunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah tidak berpegang. Ahlussunnah berpegang hamba di pilihan dan perbuatan. Qadariyah pun berpegang juga hamba ada pilihan dan perbuatan. Setawi bekah. Ahlussunnah tak tawi bekah. Bahkan diri pilihan, diri usaha hamba tu pun qada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Jadi tengah tu kan
Ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Qadariyah sebagaimana ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan serta bekah. Qadariyah pula pilihan dan perbuatan hamba mutlak hamba serta bekah. Ahli sunnah jemaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi majazi je pilihan dan perbuatan hamba, hakikinya qada Allah Taala juga serta tak bekah. Itu ahli sunnah. Jadi apa ni? Hak salah ni sebelah. Ni samalah sebelah lah ni. Sebelah tu nak kena jaga molek. Terundur jadi gini, telajak jadi gini. Nak parking tu ada nak parking. Nak parking tengah tu, nak parking. Kena belajar molek lah. Macam orang nak ambil lesen kereta tu lah. Kena belajar molek parking tu. Kena belajar molek. Salah sikit je, tak boleh lesen. Nak parking tu lah. Kena belajar molek. Lepas tu, jangan takut sangat. Jangan berani sangat. Gitulah, jangan takut sangat. Takut sangat tak ada kita Tuhan belaka. Jabariyah berani sangat hamba ada pilihan dan perbuatan. Hak hamba sendirilah. Tu berani sangat. Hak takut sangat nak cakap sebab budak berani tu takut sangat. Siapa buat comel tu? Nak jawab saya buat. Orang tanya kita, siapa buat comel tu? Comel buat siapa? Takut nak jawab saya buat. Apa? Bukan saya. Perbuatan Allah yang buat. Allah takutnya. Jangan takut sangat. Jawablah saya buat. Jangan takut sangat. Memang hakiki Tuhan buat. Jangan takut sangat. Jangan berani sangat. Nak letak parking tu. Kalau takut sangat, masa test dengan JPJ tu, kau takut sangat, takut sangat ke mana? Berdaun injing, kereta tak bergerak. Apa? Pucat kenaling tu dalam kereta tu. Punyalah, takut sangat. Belajar berapa kali belajar tu. Injin berdaun, pada injin berdaun, kereta tak bergerak. Hak berani sangat. Mungkin dia mahir dia bawa kereta, lesen ambil kemudian. Dia mahir dia bawa kereta, lesen ambil kemudian. Berani dia. Serok dia masuk parking, langgar tiang lalu. Dah berani. Action lah dia dah dipandang. Langgar tiang tak lulu juga. Tu kata nak kena parking molek. Jangan takut sangat, jangan berani sangat. Tu kata nak parking duduk tengah tu lah. Wajib berpegang. Orang yang beriman dapat melihat zat Allah dalam syurga. Tapi kita tetap berpegang Allah tidak bertempat dalam syurga. Allah tidak bertempat di arasy. Allah tidak bertempat di langit. Allah tidak bertempat di mana-mana. Lepas tu macam mana melihat Allah yang tidak bertempat? Serah kepada Allah. Sebab melihat tu sendiri walaupun dengan basar, dengan mata lendir, tapi hakikinya melihat tu perbuatan Allah. Allah tak bertempat kan, maka tak dapat melihat zat Allah. Itu akidah salah. Akidah yang fasik lagi mubtadi'. Akidah yang bersesat. Apabila Quran hadis jelas dapat melihat zat Allah, maka Allah bertempat. Itu salah situ pula. Itu pun nak kena cermat juga tu. Sekarang ni banyaklah pegangan Allah bertempat, berada di atas arasy. Summastawa 'alal arsy. Kemudian istiwa Allah atas arasy. Istiwa wajib kita imani. Apa makna istiwa? Jangan salah serah makna kepada Allah. Jangan khalaf datang makna selayak dengan makna Allah memerintah, Allah memiliki. Itu je lah. Bukan istiwa makna Allah duduk, Allah bertempat, bukan. Sebab ayat Al-Quran istiwa atas arasy. Ayat Al-Quran fis sama, amintum man fis sama. Man fis sama, Tuhan pada langit. Ada ayat pula wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Allah pada langit dan pada bumi. Nak kira mana tu? Kalau nak pakai zahir. Banyak ayat pula Allah bersama.
wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Ayat Allah hampir dengan kamu daripada orang merih. Nak kata mana? Bukan kata kesamaran seperti Allah bertempat atas arah, atas langit dan bumi, dan di bumi sendiri. Allah di atas arah, Allah di langit. Arah lain, langit lain. Allah atas arah, Allah atas langit. Langit dengan arah lain. Bumi di bawah. Langit 7 lapisan. Bumi di bawah, langit 7 lapisan. Arash atas berlangit yang ke-7. Ada ni. Atas langit yang ke-7. Bukan arah tu di langit. Bumi, langit 7 lapis. Arash atas langit yang ke-7. Gulungan ni, Allah duduk atas arah. Allah ada di langit. Dua-dua tu betul dah. Bersyarah dah antara dua tu. Kena jelas pula ni. Hak akidah yang salah ni. Hak banyak rakaman sekarang. Jadi bila dapat melihat zat Allah dalam syurga, itu dalil Allah bertempat. Ceramah bulan Rejab baru ni Isra' Mi'raj. Bila Nabi Mi'raj naik ke ni langit yang ke-7 sampai ke hadap kursi, sampai ke mustawa, sampai ke arah, bercakap dan melihat zat Allah. Itu dalil Allah duduk atas arah. Dia gitu pula. Nabi yang sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke hadap kursi, Nabi. Allah Ta'ala tidak bertempat. Sama sekarang ahli syurga melihat zat Allah. Patut Allah dalam syurga? Tak. Tapi yang melihat zat Allah ni sedang berada dalam syurga. Ada ni. Hak Nabi bercakap dengan Allah pada malam Mi'raj, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke hadap kursi dapat melihat zat Allah, bercakap dengan Allah. Tapi Allah tidak bertempat. Sekarang ahli syurga melihat zat Allah sebesar-besar nikmat syurga. Allah ada dalam syurga? Tak. Gitu je. Jadi ni yang kita nak kena tekan ajar pada anak-anak kita ni. Yang pertama, kita kena ajar dalam syurga wajib kita beriktikad orang mukmin ahli syurga dapat melihat zat Allah. Dapat melihat dengan mata lendek, tetapi bukan dengan kaifiah, dengan cara hak baharu. Dia kalau cara yang baharu, adah yang baharu ni melihat mesti berhadapan, mesti ada jihad. Atau mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ajar pula situ. Yang pertama, kena ajar dapat melihat zat Allah dengan basar, dengan mata lendek. Lepas tu kena ajar pula Allah yang dilihat tu tidak bertempat, tidak berada di hadapan, tidak ada jihad, tidak ada jarak dengan ahli syurga. Macam mana? Serah kepada Allah. Ni banyak perkara ni nak kena ajar bab akidah ni. Ini bab akidah, bab iman ni. Barulah cerita bab semayang, bab puasa, bab amal-amal ibadah yang sunat. Bab akidah ni kena jelas molek, kena huram molek. Kewajipan atas kita ibu bapa sebelum anak kita umur balik. Syurga ada, neraka ada, awal-awal kita cerita dah tu. Orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Orang syurga ada bagai-bagai nikmat, neraka bagai-bagai seksaan. Memang kita cerita dah tu. Tapi kita cerita dah dapat melihat zat Allah dalam syurga, cerita dah. Cerita molek. Melihat dengan basar, dengan hadap, dengan mata lendek. Melihat, jadi Allah duduk depan ahli syurga. Tak. Allah tidak berada di hadapan, Allah tidak berjihad, Allah tidak bertempat. Patut macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Kena cerita satu-satu tu.
Kemudian melihat Allah dalam syurga ni. Melihat Allah dalam syurga ni, bagi orang beriman ni, ada yang melihat tiap-tiap hari, ada yang melihat seminggu sekali, ada yang melihat setahun sekali. Ikut darajah syurga masing-masing lah. Ada melihat sekali sehari, tiap-tiap hari boleh tengok. Ada yang seminggu sekali. Atas darajah syurga masing-masing. Atas darajah syurga masing-masing. Jadi hak manusia yang beriman ni ijma' lah dapat melihat zat Allah. Malaikat. Malaikat. Malaikat masuk syurga juga. Malaikat bernikmat dalam syurga bukan dengan makan minum, dengan tasbih, dengan apalah tu nikmat malaikat. Malaikat dapat dah melihat zat Allah. Pandangan yang muktamad, malaikat dapat juga melihat zat Allah. Satu pandangan, malaikat tidak boleh melihat zat Allah. Sebelum kiamat tak dapat melihat zat Allah dah. Dalam syurga tak boleh melihat juga malaikatnya. Ada satu orang kata malaikat Jibril je boleh melihat zat Allah. Malaikat lain tak boleh melihat. Jadi orang yang beriman ni saja yang ijma' ulama dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu jin. Jin macam mana pula? Jin dapat tak melihat zat Allah? Pandangan yang rajah, jin pun dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jin yang beriman yang masuk syurga dapat juga melihat. Tapi bukan ijma'. Adapun orang yang beriman ada syurga, ijma' ulama dapat melihat zat Allah. Malaikat pandangan muktamad dapat juga melihat Allah. Jin yang beriman pandangan yang muktamad dapat juga melihat zat Allah. Tapi bukan ijma' dah. Jadi hak ni kena bicara molek. Quran jelas, hadis jelas, dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis contohnya, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badri tu. Sesungguhnya engkau lagi akan dapat melihat engkau dalam pada hari kiamat sebagaimana engkau melihat akan bulan pada malam penuh purnama. Mana terang dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga. Ayat Qurannya wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Ayat Quran laginya lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ziyadah adalah melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kebanyakan ulama-ulama tafsir mentafsirkan ziyadah lebih itu adalah melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kena kemah molek pula melihat zat Allah tanpa kaifiah, tanpa ada mengapa? Tanpa ada hasar, tanpa ada inhisar, tanpa ada sakatan lah, tanpa ada kaifiah, tanpa ada sakatan. Hak melihat atas dunia yang Tuhan pelakukan, kita melihat sesama makhluk ni, dia ada kaifiah lah. Di hadapan, jihad, kemudian ada dia punya apa ni? Dia punya sakatan lah. Melihat duduk mana? Duduk koda tu. Depan jauh sangat tak nampak pulau. Faham tak ni? Tanpa ada sakatan seumpama tu. Kita imani sahaja. Jangan pula comel-comel beriman. Ahli syurga dapat melihat zat Allah.
Itu menjadi dalil bahawa Allah bertempat. Kalau tak bertempat nak melihat macam mana? Tiga kau tu pula jadi. Lepas tu kata, nak cerita tu kena cerita perici molek. Kena letak molek. Kalau orang kafir tak dapat melihat zat Allah sama sekali. Orang kafir, Tuhan kata, kalla innahum yauma idzil lamahjubun. Kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Tidak adalah mereka itu daripada Tuhan mereka pada kiamat terdinding. Mereka akan terdinding, tak dapat melihat Allah Ta'ala. Kalau kafir mahjubun, terdinding, orang beriman boleh melihat lah. Itu dalil dia pula. Orang kafir akan terhijab, orang kafir akan terdinding, sama sekali tidak dapat melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pandangan taif. Dia kata orang kafir dapat melihat zat Allah sekali, kemudian tak dapat melihat dah, maka terseksanya rindu daripada zat Allah lebih terseksa daripada api neraka. Atau ada pandangan, ada pandangan taif gitu. Pertama Quran sebut dah kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Tak boleh melihat, terhijab, terdinding, tak dapat melihat zat Allah. Orang kafir masuk neraka ni. Tapi ada pandangan mengatakan orang kafir dapat melihat sekali, lepas daripada tu rindu nak melihat pula. Boleh tengok dah, terseksa rindu nak melihat zat Allah pula tu lebih terseksa daripada api neraka lagi. Jadi gitu. Jadi orang beriman bagai-bagai nikmat syurga, sebesar nikmat syurga melihat Allah Ta'ala. Orang kafir terseksa api neraka lebih terseksa lagi kerana rindu nak melihat zat Allah Ta'ala. Jadi balik, orang beriman bagai-bagai nikmat syurga, sebesar-besar nikmat syurga melihat Allah Ta'ala. Orang kafir seksaan neraka berat-berat ni, berat laginya seksaan rindu nak melihat zat Allah pula, sebab diberi lihat sekali. Itu atas pandangan taif lah. Kalau tamak kafir langsung tidak dapat melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita bicara belajar tauhid, fardu ain kitanya. Kita bicara ni melihat zat Allah. Kita dekat 50 minit lebih dah. Sepanjang bicara ni bukan fardu kifayah ni, fardu ain. Selain daripada kita kena tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam mana, kita kena tahu juga Mu'tazilah dia pegang macam mana. Hak tambah tadilah, hak sebelah-sebelah tu. Hak sebelah-sebelah. Melihat zat Allah, maka Allah bertempat. Salah dah situnya. Allah tidak bertempat, maka tak dapat melihat zat Allah. Salah pulanya. Mana? Hak salah dua belah tu, kiri kanan tu, kena cerita juga. Biarlah. Kita belajar ilmu tauhid ni dalam kitab Minhajul Abidin, hak kadar fardu ainnya sampai tahap kita boleh membezakan mana kau akidah Ahlussunnah Jamaah, mana kau akidah yang salah. Marilah hebat dia ni. Penuh orang mari tunggu nak dengar. Tiba-tiba dia ceramah. Orang beriman syurga dapat melihat zat Allah, berarti Allah bertempat. Ni salah ni salah ni. Salah. Siapa dia tu? Orang hebat. Salah. Tu boleh lepas fardu ain. Kita dengar satu ceramah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat, maka mukmin dalam syurga tak dapat melihat zat Allah sebab Allah tak bertempat. Salah ni. Biasalah. Tu boleh lepas fardu ain. Sebab pengkat boleh membezakan mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang hak, akidah yang sebenar, manakah akidah Mu'tazilah, akidah yang batil, akidah yang palsu, yang salah. Biar jelas. Kita kena kemah molek ilmu, anak-anak cucu pun kita kena kemah molek dalam bab ilmu pegangan ni.
Tambahan pula kita bulan Syaban ni. Lagilah nak kena kemas. Ilmu akidah nak kena kemas. Ni kita nak masuk bulan Ramadan ni. Bukan pekoh puasa kena belajar. Pekoh semayang pun kena kemas. Sebab apa? Kalau semayang kau tak terima, puasa kau tak terima. Ni masuk bulan Syaban, bak pegangan pun tak peduli, bak pekoh semayang pun semayang adah je, bak pekoh puasa pun puasa lapar dahaga saja, belajarnya tidak. Ada. Ingat baik, masuk Ramadan kita orang Islam baligh, berakal, kuasa atas puasa. Kita bukan orang sakit, kita wajib fardu ain puasa. Betul? Kita wajib fardu ain puasa. Jangan lupa kita wajib fardu ain belajar hukum hakam puasa. Wajib fardu ain kita puasa sebab kita Islam, baligh, berakal, kuasa atas puasa. Tu wajib fardu ain berpuasa. Wajib fardu ain kita belajar hukum hakam puasa. Apa syarat dia, apa rukun dia, apa yang membatalkan puasa. Tu fardu ain. Nak dapat kesempurnaan puasa, belajar hak sunat dia hak mana, hak makruh dia hak mana. Hak tu untuk kesempurnaan, itu bukan fardu ain. Kalau kita nak belajar hukum puasa, kita masuk dalam Ramadan, puasa hadak gitu je, berdosa kerana tak belajar fardu ain puasa. Dan puasa sah ke tak? Atas nasib. Tak belajar ni atas nasib. Syarat cukup, rukun cukup, hak batal tak buat, sahlah puasa dia. Tapi berdosa kan dia tak belajar fardu ain bab puasa. Tapi nak ada puasa ni bukan hanya belajar pekoh puasa, belajar akidah molek, belajar semayang molek. Bulan Ramadan pula kita nak banyakkan semayang. Kita nak berjemaah semayang tarawih, belajar moleklah pekoh semayang berjemaah. Berjemaah ni pekoh semayang jemaah ni. Tok Imam kadang-kadang cepat, makmum ni macam mana, muafiq ke, masbuk ke, nak buat macam mana. Kena belajar ni. Kalau nak ibadah yang sebenar, tu je jalan dia. Kalau nak ibadah yang sebenar, kalau nak adah tradisi tahunan, buat je lah. Boleh berkawan ramai-ramai, penuh jumpa kawan setahun sekali. Payah dah nak jumpa kawan kalau tak pergi masjid setahun sekali. Jadi adah budaya tradisi, bukan ibadah bekal akhirah. Mati tak ada apa satu. Sebab itulah nak cerita fadilat Ramadan ni, jangan cerita fadilat saja, jangan cerita upah saja. Cerita jalan untuk dapat fadilat, untuk dapat upah Ramadan. Cerita jalan. Jangan cerita fadilat saja. Oh, kena perbanyakkan buat ibadah bulan Ramadan. Ilmu. Nak perbanyakkan semayang-semayang sunat, ilmu semayang kena kemas. Nak perbanyakkan baca Quran, ilmu Quran kena belajar molek, bukan baca seorang. Ada. Nak perbanyakkan baca Quran bulan Ramadan, berguru, cari guru yang mahir, guru yang mursyid. Belajar Quran dengan dia, bukan baca Quran seorang. Baca Quran seorang, kalau salah fadilat, haram, dosa pula bulan Ramadan. Ada ni. Dah kalau gitu, baik tak baca. Kau dah pandai, baik tak baca. Dan lepas tu, nak baca kuliah kul Allah lah. Tu pun kalau belajar. Kau tak belajar, Fatihah pun tak betul, tak belajar molek. Dia kalau belajar, kalau baca Quran berdosa, baik baca apa? Lepas kita nak pahala ni, belajar dulu. Belajar bulan Ramadan, perbanyakkan baca Quran. Baru kena dengan jalan nak dapat fadilat. Jangan fadilat baca Quran bulan Ramadan, fadilat baca Quran bulan Ramadan. Tekan tak jalan nak dapat fadilat. Belajar Quran kena molek, akidah Quran kena pegang molek, hati kena ikhlas molek. Barulah baca Quran untuk ibadah bekal akhirah. Cerita kelebihan, cerita jalan. Tidak orang akan terpedaya dengan fadilah, tertipu gitu je. Jadi akhirnya jadi acara tahunan, ada tradisi. Pernah di masjid pada masa-masa tertentu.
Gitu je lah. Malam ni malam Sya'ban, malam yang penuh dengan rahmat, keberkatan, keampunan. Nak dapat rahmat, barakah, keampunan malam Sya'ban, jalan dia macam mana? Jalan dia macam nak dapat kerahmatan, keberkatan, keampunan malam Sya'ban. Jalan dia macam mana? Mari masjid setahun sekali dapat. Lepas tu mari pakat baca Yasin. Pandai ke tak? Belajar ke tak? Turut orang. Quran bukan turut orang. Quran kena baca ikut kepada turut guru ajar. Bukan turut orang baca kuat seorang, bukan. Itu bukan cara beramal membaca Al-Quran. Baca salah haram. Tapi saya terpandang tu tak berdosa lah. Sebab apa? Sebab saya ada dos sekali dua malam Sya'ban baca Yasin sekali. Ada laki kanan baca Yasin juga, tak bunyi suara. Dia tak gerak bibir mulut saja je. Tu tak panggil membaca. Tu kalau salah pun tak berdosa lah, sebab dia tak baca pun. Dia ada Yasin, ada tangan, ada kiri kanan. Makna apa ni? Mulut gerak, suara tak keluar. Tak panggil baca dah. Tak panggil baca lah. Dah tak berdosa lah dia je. Dah pahala apa dia tak baca. Nak baca ni telinga kena dengar suara bacaan tu, apa panggil membaca. Dia tak baca. Dia gerak bibir mulut je. Dah orang masak kat ni mari pakai Yasin belaka ni. Allah kata. Tapi suara tak keluar. Suara tak keluar. Dia gerak bibir mulut saja. Dia gerak bibir mulut. Panggil membaca ke tak? Panggil membaca. Orang hik. Kalau dia mulut dia gerak. Dia baca Quran. Orang hik kan haram baca Quran. Dia pun gerak bibir mulut orang hik ni. Dia gerak je. Keluar suara dah. Tak hukum membaca, tak haram lagi dia nya. Pandai cerita. Orang hik dia haram baca Quran. Tapi mulut dia bobek. Mau baca apa tu? Baca Fatihah. Mau baca apa tu? Baca kuliah contoh. Dia buat gitu. Mulut dia nya gerak. Tapi kita tanya sebab kita dak bunyi gerak bibir mulut, gerak duk japi ke dak apa dak tahulah je. Mau buat benda tu. Baca Quran. Haram ke tak? Tak. Sebab dia tak panggil membaca. Sebab suara tak keluar. Hak set dia punya Sya'ban saya jumpa gerut ni. Dia tak keluar suara. Nak moleknya keluar suara, speaker ada besar tu gilir. Sambung. Haji sambung biar bunyi berlaku ke speaker. Bunyi Yasin ke tak? Kita buat comel. Kan macam takbir raya tu kan. Takbir raya tu kan sambung tukar tu kan. Kan tukar speaker tu kan. Allah sapa ke hak wahdah tu kau cukar cemaki lah. Hak sadaqah wahdah tu lah. Allahu akbar tu comel lagi. Hak sapa ke hak wahdah. Macam-macam bunyi. Dia nak ambil speaker tu nak pandai nak baca. Boleh lah Yasin ni. Okey. Lepas daripada untuk imam mula, sambung pula pengurusi masjid, sambung, kuatkan baca. Sambung pula sebelah tu, ada belakang AJK tu kan. Sambung masing-masing. Nak tengok, paling kanan tak ada dah. Paling kiri tak ada dah. Tapi speaker ni, nak baca Yasin kan. Kena pandai lah. Oh saya apa? Saya tak pandai. Ke Yasin ni boleh baca walaupun reka-reka sendiri pun. Tu boleh ke? Jangan main ni Quran ni kalamullah, malam rahmat, malam barakah ni, malam keampunan, malam Sya'ban. Jangan buat benda berdosa. Jangan. Tapi kalau macam tadilah, gerak bibir mulut saja, suara tak keluar bunyi Yasin, maka hukumnya tidak membaca. Tak berdosa tau. Dah tak membaca. Tak dengar di telinga. Tengok bibir mulut je. Kenapa? Tak reti. Biasa kadang-kadang tempat-tempat kematian, mari duduk dekat je, suara dia hilang dah. Gerak bibir mulut saja. Dan terkadang dengar sipi-sipi baca Yasin, Allah, pakar comel. Baca Yasin bunyi suara. Berat. Hakikat kita gitu lah ni. Kau nak tahu orang pandai tak pandai baca Quran? Tanya guru Quran. Di waktu kelas Quran, ramai ada orang mari. Tanya guru Quran. Di waktu kelas Quran, ramai ada orang mari. Cuba tanya guru Quran.
Buat kelas Quran di masjid, orang apa? Hidup tak mau, mati segang, apa panggil tu? Masjid pun sebersalah. Nak stopkan kelas, ada orang nak belajar, 5-6 orang pun. Nak teruskan kelas, ustaz ni mari jauh ni. Hak belajar 5-6 orang ni kesian ke ustaz. Nak tutup, ada tu. Istiqamah tu 4-5 orang tu. Sungguh benar, 4-5 orang tu. Tapi nak teruskan ni, Allah, ustaz mari jauh. Tengok Allah tak semangatnya lah. Ada waktu tulis dia 4-5 orang. Tanya guru Quran. Orang nak belajar ada Quran sekarang. Cuba tanya guru Quran. Hak mula-mula belajar guru Quran, hak mula-mula mari. Comel tak bacaan dia. Hak mula-mula nak belajar. Fatihah pun tak betul. Cuba tanya guru Quran. Hakikat dia gitu masyarakat kita. Dia kalau hak jenis sungguh sikit belajar Quran, harap puang. Harap puang dia lah. Kelas dia. Kelas ustazah tu, kelas ustazah perempuan, dia ada sedikitlah sambutan nak banding dengan kelas Quran orang lelaki. Dia lebih kepada kelas orang perempuan. Mana kalau ustazah mengajar tu, mana apa? Tak malulah orang kampung tu. Memang ada sambutan kalau orang perempuan. Pun tak ramai juga. Lepas tu nak baca Yasin ramai-ramai orang kampung. Ni kita nak ke ibadat ni. Ibadat dengan ilmu. Iman akidah dengan ilmu. Semayang dengan ilmu. Puasa dengan ilmu. Baca Quran dengan ilmu. Itu yang hakikat dia. Bawa panggil ibadah. Bawa panggil ibadah. Lepas tu nak macam mana orang mari ramai-ramai dah tahlil. Orang bawa air dah. Air tahlil. Dia bawa air. Tinggal kena air Yasin. Air tahlil. Tak apa dah. Dia bawa kuih banyak-banyak. Dah tahlil kan? Adalah kuih. Kita boleh. Tahlil biasa 100. Malam semua Syaban. Tahlil. Biarlah rapat ke Isyak. 300 ke 400 ke 500 ke. Rapat ke Isyak. Tahlil. Itu lebih mudah. Berselawat. Itu lebih mudah. Nak buat boleh dengan ilmu. Nak buat boleh dengan ilmu. Menghidupkan malam Syaban dengan beribadah kepada Allah. Dengan bukan buat maksiat. Dengan beribadah pada Allah. Ibadah adalah ilmu. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Baca Quran ialah mengikut ilmu. Itu panggil ibadah. Apa panggil amal ibadah? Kalau tidak kok adah tahunan. Begitulah tiap-tiap tahun. Belajar tak mbuh. Hak wajib fardu ain tak mbuh. Lepas tu hak sunat-sunat tanpa ilmu habis satu keluarga. Penuh masjid. Belajar fardu ain buat pekak je. Buat tak dengar je. Ingat baik. Buat pekak atas dunia akan pekak pada hari akhirah. Orang yang pekak daripada ilmu atas dunia akan pekak pada hari akhirah. You ada orang dah tahu je. Ngajar fardu ain pun dah tahu je. Tapi nak buat amal. Tadi dah kata ada masa penuh rapat masjid habis satu keluarga bawa. Anak dara, anak dara, muda tua, kecil besar penuh. Badan ni. Kita menghidupkan tapi dengan ilmu. Tambah sekali ni, ilmu bab pegangan, ilmu bab pegangan. Ilmu-ilmu ni pernah kita ajar ke dak ni pada anak-anak kita. Syurga-syurga lah. Nikmat syurga bidadari tersebut semua. Ni. Tambah pula ini sebesar-besar nikmat syurga bukan bidadari. Orang kita faham nikmat syurga nombor 1 bidadari. Tu je. Tak. Sebesar-besar nikmat syurga ialah memandang wajah zat Tuhan kita yang amat kuasa. Kita cuma mujurnya kita kuliah duha. Jangan duk tanyalah bulan Ramadan ada tak ustaz? Jangan duk tanya.
Bulan Ramadan lah lagi kita nak kuliah duha. Sekali duha bulan Ramadan boleh pahala 70 duha di bulan yang lain. Setahun boleh berapa puluh duha setahun? Ha? Setahun berapa puluh duha? Setahun ada 50 minggu je. Dah, bukan 50 minggu. Ke 48 je. Boleh 50 minggu. Minggu Islam lah. Bukan minggu orang putih tu. Minggu orang putih 52 tak ke? Ni minggu Islam. Boleh 50 minggu. Sebab kita setahun 354 je. Orang putih setahun 365. Kita setahun 354 je. Boleh 50 minggu. Kita kuliah duha sekali bulan Ramadan, pahala 70 duha di bulan yang lain. Ada ni. Itu kelebihan kuliah duha. Kuliah maghrib dihentikan. Tak ada dah kuliah maghrib fardu ain. Saya kuliah maghrib fardu ain bulan Ramadan kekal satu masjid je. Masjid Gelung Bila. Hak malam Sabtu. Tu je kekal. Bulan Ramadan Masjid Gelung Bila kekal. Mula kelas 45 minit selepas waktu maghrib. Tetap dah gitu. 45 minit selepas maghrib. Tak kira pukul berapa pun. Ke maghrib pukul berapa? 45 minit. Mengajar dalam setengah jam, masuk waktu isyak, tambah lagi 10-15 minit. Dah. Hanya lewat sedikit 10-15 je lah. Saya ambil dalam 40 minit je dah pas jam. Kalau bulan Ramadan, baru nak tarawih kan. Hanya tambah 10-15 minit je. Di Masjid Gelung Bila tu, kalau saya mengajar, dia tak buat tazkirah tarawih. Kalau saya tak mengajar, dia buat tazkirah tarawih 10-15 minit juga. Kalau malam tak ada kuliah, Masjid Gelung Bila, dia ada kuliah tazkirah tarawih. Jadi tazkirah tarawih ni dia ambil masa 50 minit, kadang-kadang 20 minit, kadang-kadang setengah jam tazkirah tarawih. Jadi hak malam saya mengajar, tambah lagi 10-15 minit, 20 minit daripada waktu isyak, tapi kuliah tarawih, tazkirah tarawih tak ada. Jadi habis main tarawih witir sama je masa. Sebab dia tak buat tazkirah tarawih. Kalau malam saya lah. Kalau malam tak ada kuliah, dia buat tazkirah tarawih. Balik, kata musi Masjid Gelung Bila juzuk, sama je masa. Gitu je. Hak tu je kekal. Hak lain tak mampu, maghrib cuti. Tapi kalau duha, alhamdulillah, kita boleh terus duha. Itu kelebihan duha. Bulan Ramadan boleh jalan. Jangan tanya pula, bulan Ramadan ada kelas tak Ustaz? Oh, tanya gitu. Kalau tanya saya jawab, tak ada. Tak ada untuk awak. Tanya awak apa? Jangan. Tunggu kelek kita lagi ngajar. Ada nak murid. Selesai tunggu. Ngajar dah tunggu. Dia tanya tunggu ngajar ke dok? Tunggu kata, dok. Tunggu kata, tunggu pusing balik semula. Jangan. Dah tunggu kelek kita lagi masjid ngajar. Ada pula selesai. Ada kelas dah tunggu. Dia tanya ada kelas ke dok? Tu jawab apa? Tak dok, tunggu kata. Lepas tu tunggu pun pusing balik. Tak ada kelas tunggu. Orang tanya ada tak ada kelas. Gilah masa time dia ada dok kan. Sebab tu biasa dulu ada orang tanya, ada kelas ada Ustaz? Tak ada untuk kamu. Orang tanya gitu. Jadi mula orang tahu, alah kita terus macam biasa. Pahala gandaan 70 gandaan. Dan tempatnya tempat syurga. Seperti berkata setengah ulama, di atas langit yang ketujuh. Dan telah selesai hamba Syekh Abdullah susung risalah ini Pati Paridah di Darul Ulum Nibung Baru Jala Thailand pada hari Jumaat 23 Jamadisani. Jamadisani ni Jamadul akhir lah. Jamadul akhir 1384 Hijri. Lepas tu dia datangkan doa, ghafarallahu lana, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni bagi kami, wali usulina, bagi usul kami. Usul mana apa? Tok nenek kami. Wali furu'ina, furu' ni siapa? Anak cucu kami.
Usul, ni. Ayah, mak, datuk, nenek kata. Wali furu'i ina. Furu' ni apa furu'? Cabang-cabang. Anak, cucu, cicit. Wali hawashina. Hawashina ni apa dia? Tepi-tepi. Mana tepi-tepi? Sepupu sepapan. Dia tepi-tepi. Atas usul, mak, ayah, tok, nenek sampai ke atas lah. Furu' anak, cucu, cik pakai bawah. Hawashi ni adik-beradik, anak saudara, sepupu sepapan. Wali masyayikhina, bagi guru-guru kami. Doa keampunan ni. Waliman lahu haqqun alaina. Ni. Waliman lahu haqqun alaina. Dan ya Allah ampuni bagi mereka yang ada hak atas kami. Apa faham tak sini? Bagi mereka yang ada hak atas kami. Hakun alaina. Hak atas kami. Faham? Waliman lahu hakun alaina. Waliman ay ghafarallahu liman lahu hakun alaina. Ya Allah, ampuni bagi mereka yang baginya hak atas kami. Apa maksud dia? Apa maksud hak atas kami? Kita master nak habis dah. Dan ni doa ni kita kena faham lah. Biasa saya datangkan istighfar almarhum tubuh saya tu lah. Almarhum Baba Najmuddin Kerandang tu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhi. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali hukuki alayya wali masyayikhi. Tengok tu. Mana nak jadi? Dia kena lepas mayang, lepas salam baru boleh baca. Astaghfirullahaladzim li bagi aku, wali walidayya bagi dua orang tua aku, wali masyayikhi bagi guru-guru aku, wali hukuki alayya. Lepas tu wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kata mudah je lah makna dia. Al-ahya'i minhum, yang hidup daripada mereka itu, wal amwat, dan yang mati. Wali hukuki alayya. Wali hukuki alayya. Nazri mana? Wali ashabil hukuki alayya. Wali ashabil hukuki alayya. Apa makna? Ni. Waliman lahu haqqun alaina. Sama tu? Apa makna dia? Orang yang ada hak atas kami. Apa makna? Dia ala lil madarrah dia panggil. Kalau lam lil manfaah. Contoh ginilah. Ni. Dalam wirid semayang kita tu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa makna? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha wa 'alaiha. Apa makna? Laha kembali pada nafsin. Nafsin itu diri kita lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberati oleh Allah Ta'ala akan seseorang, melainkan yang mampu diusahakannya. Jadi laha baginya li nafsin, mana bagi seseorang. Wa 'alaiha, dan atasnya. Apa beza situ? Laha dengan wa 'alaiha. Laha dengan lam, bagi. Laha balasan baik atas seseorang atas kebaikan yang diusahakannya. Wa 'alaiha maktasaba,
dan balasan bu atas seseorang atas kejahatan yang diusahakannya. Ada laha manfaat kebaikan, wa alaiha itu mudarat kejahatan. Sini hakun alaina, hak atas kami, hak atas. Ada hak atas. Ada hak yang akan menekan kita di hari akhirat. Siapa man? Siapa man? Waliman lahu hakun aina. Dan ya Allah ampunilah bagi mereka. Siapa man? Siapa mereka yang ada hak atas kami? Siapa mereka? Mereka yang diumpat, mereka yang difitnah, mereka yang diambil hartanya. Ni mereka ni. Pada ni mereka ni yang ada hak atas kami. Di pada masyarakat kita kena dakwa di dia, kena tekan di dia. Hak atas. Kalau hak bagi kami dengan bahawa dia umpat kita, jadi hak bagi kita boleh pahala daripada dia nanti. Tu hak bagi kita. Pada ni hak bagi kita maksud apa? Dia mengumpat kita, dia fitnah kita, manfaat kita boleh pahala. Pada ni atau kisah-kisah aulia tu, orang mengumpat dia atas hadiah atau kuih atau upah. Sebab apa? Beri pahala. Tu hak bagi orang yang umpat kita. Hak atas kita ni mana apa? Kita yang umpat dia, kita yang fitnah dia, kita ambil harta dia tak bayar tak apa. Contohnya. Atau hak atas kami. Kan pada masyarakat kan. Kalau hutang-hutang tak bayar, standby lah. Atas dunia senyum-senyum je, dah tahu je hutang tak bayar. Tak apalah, sampai di masyarakat. Bayar dengan pahala. Ada bayar dengan pahala. Mana apa tu? Hak atas kami. Kenapa kita doa istighfar kepada man lahu hakun alaina ni? Ni. Ni dia panggil apa panggil? Persediaan kita di masyar. Kita wajib bertaubat dengan minta maaf. Tapi kita nak minta maaf macam mana? Kita dah ingat dah orang yang kita umpat daripada umur kita balik lagi. Banyak mana kita mengumpat orang daripada umur kita balik? Banyak mana? Kena ingat baik ni. Dosa anak Adam ni, haji mabrur pun tidak akan diampuni. Ada ni. Malam disebut Syaban pun tidak akan diampuni. Haji mabrur pun tidak akan mengampuni dosa anak Adam. Ada ni. Banyak mana daripada mau balik kita mengumpat, memfitnah, memalukan, macam-macam. Banyak mana. Masyar belaka itu, itu kalau bab maruah. Kalau bab harta, tadilah bab sedar dia hutang tak bayar, masyar. Tapi sekarang ni kita nak minta maaf macam mana, kita pun dah ingat banyak salah kita dengan orang ramai. Kita dah ingat. Ni jalan dia. Kita sentiasa doa keampunan kepada orang yang ada hak atas kita. Itu hak doa istighfar tunggu saya tu. Li wali walidayya wali masyayikhi wali ashabil huquqi adana. Li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali masyayikhi wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 3 kali lepas sembahyang. 3 kali lepas sembahyang. Tunggu saya istighfar. Ada ni. Mana persediaan sampai di masyarakat. Dia nak tuntut pahala. Tuhan pun tunjuk pahala istighfar yang banyak. Tiap-tiap lepas sembahyang istighfar somo-somo. Kalau kamu maafkan dia, kamu akan dapat pahala istighfar banyak-banyak. Maknanya kamu tak payah ambil pahala dia. Lepas tu nak kita minhaj, mudah-mudahan Allah buka hati orang tadi, maafkan kita di hari akhirat. Mudah-mudahan. Ada ni.
Dan kitab Minhajul Bina cerita bab taubah. Nak taubah macam mana orang tu kita nak jumpa dah apa semua. Jalan dia, kita istighfar kepada minta keampunan dia. Kita buat amal ibadat, kita hadiah pahala ke dia. Ada ni. Lepas tu selesai ke tak? Mudah-mudahan pada hari akhirat Allah Ta'ala buka hati dia, maafkan kita, dia ambil pahala tu je. Pahala istighfar, pahala kita buat amal ibadat, hadiah pahala ke dia. Gitu je. Ada ni. Sama juga dulu kita banyak orang-orang ni kita dak jujur dengan orang ni. Tapi tak ingat dah kitanya, tak ingat. Tapi banyaklah babik dengan orang ni. Kalau buat jual beli pun banyak nipu orang, contohnya siapa dia orang kita tipu tu. Masa suka agak tak cukup sok mau kita buat. Macam mana tu? Maka kita pun sedekah jariah. Sedekah niat pahala untuk orang yang kita ada kait dengan harta dia. Itu cara dia, cara nak bertaubat. Lepas tu bagi ke tak? Mudah-mudahan pada hari akhirat Allah buka hati orang tu, maafkan kita, dia ambil pahala sedekah ni. Sedekah ni dia ambil pahala, dia tak ambil pahala kita. Kita sedekah hadiah pahala pada orang yang ada hak atas kita, kita boleh pahala sedekah juga, bukan kita kosong. Hadiah pahala amal ni bukan macam hadiah benda. Kalau hadiah benda kita kurang. Padahal kalau hadiah benda pada orang, benda kita kurang. Kalau hadiah pahala pada orang, pahala kita tak kekal. Mudah-mudahan sampai hari akhirat Allah buka hati dia, dia maafkan kita, dia ambil je pahala yang kita hadiah, dia tak ambil pahala kita. Kita hadiah pahala dia dah ni. Pahala istighfar, pahala baca Quran, pahala buat amal ibadah, pahala sedekah jariah. Sembah dah ni. Ni jalan. Tapi adakah beres atas dunia? Dah. Tunggu di padang mahsyar, mudah-mudahan Allah Taala buka hati dia, dia maafkan kita. Ini dosa anak Adam. Jadi hak istighfar, hak almarhum tunggu saya itu memang saya amal. Saya amal sampai sekarang. Li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Bagi mereka yang mempunyai hak atas aku. Macam sini ni. Waliman lahu haqqun alaina. Waliman ghafarallahu liman lahu haqqun alaina. Mudah-mudahan mengampuni oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang ada baginya hak atas kami. Ni takut di pada masyarakat ni. Dok kena gaya jadi muflih. Dok kena gaya jadi muflih di pada masyarakat akan dihumbang ke dalam neraka Jahannam. Sebab tu bab dosa pahala ni, kita kalau anak-anak beritahu awak-awak, ajak awak-awak. Hak orang jangan kosek, hak orang jangan ambil. Kenang tak kenang pun jangan, hak orang jangan. Tak ada benda kita susah, tak apalah, sekadar kita susah atas dunia sementara. Tak nanti jadi susah di hari akhirat, masuk neraka pula. Mana jaga lalu dah. Jangan kosek hak orang. Budak belum balik lagi ke sekolah, kita perhati tengok, ada ambil barang orang kedok. Tengok-tengok, bawa balik duit RM100, RM50. Siapa ni beri duit? Kawan beri. Kena pergi sekolah esok. Kawan tu action, dia beri duit raya banyak, dia bagi RM50 seorang. Tak kena dia bagi. Tak cerdik budak tu. Pulang balik. Ada ke? Lepas raya beri duit banyak, dia bagi kawan dia dah kelas. Waktu RM30. Allah. Apa anda tu? Tu bukan. Tu budak tak kerti bahasa tu. Dia sebelah budak mana? Pulang balik ke dia. Kejut mak dia. Anak dia buat duit di sekolah. Duit raya dia banyak. Dia bagi ke kawan dia. Tengok. Bukan ni. Pada ni. Kena kira belakang. Kena kira. Budak dah cerdik kan? Dia nak tunjuk duit banyak. Mana kita perhati semua.
Jangan kosek orang, jangan ambil orang. Apa akan dituntut di padang mahsyar. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah bagi sekalian orang Islam lelaki dan ampuni akan sekalian orang Islam perempuan dan sekalian orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Macam lagi tambah al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup di kalangan mereka itu dan yang sudah mati. Ramai mana? Orang Islam lelaki, Islam perempuan, orang mukmin lelaki perempuan, yang hidup, yang mati. Ramai mana? Cuba kita tahu ramai mana? Kita doa keampunan ni untuk sekalian orang Islam lelaki, Islam perempuan, mukmin lelaki, mukmin perempuan, yang hidup dan yang sudah mati. Nak tanya ramai mana? Ramai mana orang Islam? Hak hidup, hak mati. Orang mukmin, hak hidup, mati. Ramai mana dia? Sebanyak itulah pahala kita dapat. Pandai ni. Sebanyak tu pahala kita dapat. Banyak mana? Yang telah mati ni, daripada umat Nabi Adam alaihissalam lagi ni. Ramai mana? Kita doakan pada sekalian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tamat kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa tahun kita ni? Berapa tahun Parti Paridah? Berapa tahun? Tahun berapa? 2017. 17? 6 tahun. 6 tahun. Tempat-tempat yang lain ni ada 4 tahun pun ada saya tanda sini 4 tahun pun ada, 3 tahun pun ada. Ni 6 tahun no. Kita Parti Paridah. Lepas tu insya-Allah minggu hadapan saya akan masuk Hidayatus Salikin, baca tajuk puasa. Hidayatus Salikin baca tajuk sambungan sekarang dan kemudian baca tajuk puasa Hidayatus Salikin. Lepas tu nak ganti kita apa Parti Paridah, kita bincang semulalah. Kita bincang semula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.